Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi dengan Cikgu untuk mempelajari matematik tambahan KSSM tingkatan 4. So, pada hari ini kita akan lihat pada perbincangan soalan yang melibatkan bab yang kedua, fungsi kuadratik. So pada hari ini Cikgu akan tunjukkan ada 9 soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kedua ini. So kita lihat pada soalan yang pertama. Soalan ini bernilai 3 markah. Selesaikan persamaan kuadratik 5x darab x tolak 2 sama dengan 3x tambah 7. Beri jawapan betul kepada 3 angka bererti. So di sini kalau pelajar lihat kepada kata kunci dia adalah 3 angka bererti, bermaksud persamaan ini sebenarnya tidak boleh difaktorkan. So dalam KSSM kita ada 2 kaedah, iaitu yang pertama kita akan menggunakan rumus kuadratik dan yang kedua kita boleh gunakan penyempurnaan kuasa 2. So langkah pertama adalah kita akan jadikan persamaan kita dalam bentuk am. So kita akan darabkan 5x dengan x tolak 2. So kita akan dapat 5x kuasa 2 tolak 10x dan nilai di sebelah kanan kita akan bawa ke hadapan. So samakan dengan kosong, kemudian kita akan permudahkan, kita akan dapat tolak 13x tolak 7 sama dengan kosong. Seterusnya pelajar bolehlah gunakan rumus kuadratik dengan cara memasukkan nilai negatif b. So negatif 13 tambah tolak punca kuasa 2 negatif 13 kuasa 2 tolak 4 darab 5 darab negatif 7. Kemudian kita akan bahagi dengan 2a, so 2 darab 5. So di sini kita akan dapat positif 13 plus minus. Bila kita kira di dalam ini kita akan dapat nilainya adalah 309. Pastikan di dalam ni adalah nilai yang positif dan bawahnya adalah bahagi dengan 10. So kita akan dapat dua nilai x, iaitu yang pertama adalah 3.06 dan yang kedua adalah negatif 0.458. So pastikan jawapan kamu adalah 3 angka bererti. So untuk x yang kedua ni disebabkan kita bermula dengan 0 perpuluhan, maka kita kena tambah 3 nombor selepas titik perpuluhan. So itu adalah penyelesaian bagi soalan yang pertama. Seterusnya kita lihat pada soalan yang kedua. Cari julat nilai x dengan keadaan fungsi kuadratik fx 10 tolak 3x tolak x kuasa 2 adalah negatif. Bila f kita negatif, bermaksud nilainya adalah kurang dari kosong. Jadi kita akan gantikan f kita, iaitu 10 tolak 3x tolak x kuasa 2 kurang dari kosong. Bila sebut julat, bermaksud kita akan ada nilai-nilai ketaksamaan. Kita akan ada daripada nilai berapa hingga berapa lah. So yang pertama, kita akan susun semula dalam bentuk am. So negatif x kuasa 2 tolak 3x tambah 10 kurang dari kosong. Untuk mengira julat, so pastikan kamu punya A mesti nilainya positif 1. Untuk soalan ini, A kamu bernilai negatif 1. So kalau ikut tips dia adalah kamu kena jadikan dia positif. Bermaksud semua tanda akan berubah. Termasuklah simbol ketaksamaan kita akan bertukar jadi lebih besar dari kosong. Seterusnya kita boleh factorize macam biasa. Kamu akan dapat pemfaktoran dia adalah x tolak 2 dan juga x tambah 5. So x kita akan ada dua nilai, iaitu 2 dan juga negatif 5. Seterusnya sebenarnya pelajar dah boleh tulis terus julat dia. Bila simbolnya lebih besar, bermaksud kalau kita lakarkan graf kuadratik kita, dia adalah membentuk muka senyum dan dua nilai negatif 5 dan 2. Dan dia punya kawasan adalah di atas pada paksi x. Bermaksud kita punya julat adalah x lebih besar daripada 2, iaitu untuk kawasan di sini ke kanan daripada 2, dan satu lagi adalah untuk x kurang daripada negatif 5. So kita punya julat ada dua nilai, iaitu x lebih besar daripada 2 dan x kurang daripada negatif 5. Soalan yang ketiga. Diberi persamaan kuadratik Px kuasa 2 tolak 8x tambah Q sama dengan 0 dengan keadaan P dan Q ialah pemalar, mempunyai punca-punca alfa dan 3 alfa. Ungkapkan P dalam sebutan Q. So apabila soalan yang melibatkan punca-punca, iaitu yang paling biasa digunakan adalah simbolnya alfa dengan beta, tapi sekarang ni kita tengok dua-dua puncanya adalah dalam sebutan alfa.
So biasanya mesti kamu kena gunakan hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Okay, kita tahu hasil tambah punca nilainya adalah sama dengan negatif B per A dan hasil darab punca ialah C per A. Okey, daripada persamaan kuadratik kita akan dapati kita punya nilai negatif B. Okey, B kita di sini adalah negatif 8. Okey, so pelajar boleh masukkan dan A kita adalah P. Okey, hasil tambah punca. Okey, kita punya punca adalah alfa dan juga 3 alfa. So, hasil tambah punca kita adalah bersamaan dengan alfa tambah dengan 3 alfa. So, di sini kita akan dapat 4 alfa sama dengan negatif-negatif. So, 8 per dengan P. Okey, so kalau kita permudahkan, cikgu guna alfa sahaja di sini. So 4 ni kita akan pindahkan, dia akan jadi bahagi, ya, bahagi dengan 4. So kita akan dapat nilainya nanti adalah alfa bersamaan dengan 2 per P. Okey, ini akan jadi satu persamaan atau untuk satu gantian kamu. Kemudian kita teruskan untuk hasil darab punca. Okey, bagi alfa dan 3 alfa, bila kita darabkan, dia akan jadi alfa darab dengan 3 alfa. Dan nilainya samakan dengan C per A. So, C kamu adalah Q dan A kita adalah P. So, kita akan dapat di sini 3 alfa kuasa 2 sama dengan Q bahagi P. Okey, alfa tadi kita perlu gantikan ya dengan nilai yang kita dah tulis tadi, iaitu alfa kita adalah 2 per P. Okey, maka kita kena kuasa 2 kan dia dan samakan dengan Q per P. So, pelajar lihat di sini. Okey, bila pecahan kita kuasa 2 kan, bermaksud kita akan kuasa 2 kan atas dan juga bawah dia. So, kita akan dapat 4 per dengan P kuasa 2. So, sama dengan Q per dengan P. Okey, 3 darab 4 kita akan dapat di sini 12 per P kuasa 2 sama dengan Q per P. Okey, so untuk soalan seperti ini, apabila dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q, bermaksud kamu perlu tuliskan P di sebelah kiri persamaan. Okey, so cikgu akan ajar satu cara, iaitu macam mana kita nak tulis P sama dengan. So kalau kita lihat dia adalah pecahan di sini, okey, kita boleh bandingkanlah atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, untuk bagi bawah dengan bawah ni sama, so belah ni cikgu akan darabkan dengan P untuk jadikan nilainya P kuasa 2. So di atas kita perlu darabkan nilai yang sama, iaitu P. So bila di bawahnya sudah sama, so kita hanya perlu ambil 12 sahaja dan samakan dengan QP. Okey, seterusnya barulah kita akan tuliskan P sama dengan 12 bahagi dengan Q. Okey, jawapan akhir pelajar pindahkan P ke hadapan. So P adalah sama dengan 12 per dengan Q. Okey, itu adalah ungkapan P dalam sebutan Q. So bila sebut ungkapkan, pelajar tak perlu mencari nilai sebenar lah. Hanya perlu tuliskan P dalam sebutan Q sahaja. Tak boleh ada P dan Q di sebelah kanannya lah. Okey, so itu adalah soalan yang ketiga. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Ini adalah soalan keempat berbentuk masalah harian. Ya. So Izzuddin mempunyai seteping cardboard berbentuk segi empat tepat. Okey, so bila kita dapat soalan masalah, sebenarnya sangat perlu pelajar kena visualize ya, ataupun kita akan gambarkanlah lukisan. Nah, kita buat draft lukisan. So kita ada segi empat tepat dengan panjangnya. Okey, panjangnya diwakili oleh 3x tambah 1 cm dan lebarnya adalah x cm. Okey, dia memotong satu segi empat sama bersisi x cm daripada cardboard itu. Okey, so katalah cikgu potong, katalah cikgu ambil yang bersisi X, ya, maksudnya dia punya panjang sisi tu adalah sama dengan lebar lah. So katalah cikgu ambil di sini lah. So katalah cikgu potong, cikgu buang kawasan ni, iaitu yang bernilai semuanya adalah X cm. Okey, X cm lah sisi dia. Okey, so soalannya cari julat nilai X jika cardboard yang tinggal adalah sekurang-kurangnya X kuasa 2 tambah 6. Okey, perkataan sekurang-kurangnya jika kita wakili dalam simbol ketaksamaan, dia adalah lebih besar atau sama dengan. Okey, so perkataan sekurang-kurangnya adalah lebih besar atau sama dengan. Okey, so langkah yang pertama adalah pelajar boleh menuliskan ungkapan untuk luas, bagi segi empat tepat dan juga segi empat yang tinggal lah. Okey, setelah kita buang sebahagian daripada cardboard tersebut. Okey, so untuk luas, kita tahu luas adalah formula dia mestilah panjang darab lebar. Okey, so panjang keseluruhan kita ada 3x tambah 1 dan lebarnya adalah kita darab dengan x lah. Okey, so ni adalah segi empat tepat yang besar. Kemudian kita akan buat tolak. Okey, tolak adalah tolak daripada yang kita potong. So di situ adalah x darab x, ya. Dan kita akan buat nilainya adalah sekurang-kurangnya, iaitu lebih besar atau sama dengan x kuasa 2 tambah 6.
Okey. Seterusnya kita akan kembangkan. So 3x kuasa 2 tambah x tolak. Okey, yang ingat tadi x kuasa 2 lebih besar sama dengan x kuasa 2 tambah 6. Seterusnya, okey, kita permudahkan. So di sini akan dapat 2x kuasa 2 tambah x. Kemudian cikgu akan pindahkan ke sebelah kiri. So tolak x kuasa 2 tolak 6 lebih besar atau sama dengan 0. Seterusnya kita boleh permudahkan. Kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak 6 lebih besar atau sama dengan 0. Seterusnya pelajar boleh terus memfaktorkan lah. Sebab kita nak tahu dia punya x. So kita akan dapat x tolak 2 dan juga x tambah 3. So, dua nilai x yang kita dapat adalah 2 dan juga negatif 3. So, kalau kita lakarkan grafnya, kita akan dapat muka senyum dan kita tandakan negatif 3 dan di sini 2. Okay, disebabkan simbolnya lebih besar atau sama dengan, maka kawasannya adalah di atas pada paksi x. Ya, ni paksi x kita. Dan julatnya adalah 2, iaitu x lebih besar atau sama dengan 2 dan juga x kurang atau sama dengan negatif 3. Okey. Tetapi disebabkan nilai x kita di sini adalah mewakili nilai lebar, iaitu berkaitan dengan panjang dalam cm, maka kita kena reject jawapan yang negatif ini. So kamu punya julat hanyalah x lebih besar atau sama dengan 2 sahaja. Ya, kita tak boleh ambil nilai yang negatif untuk panjang sisi. Okey. Okay, seterusnya kita lihat pada soalan yang kelima. Diberi garis lurus y sama dengan kx tolak 2 dengan keadaan k ialah pemala tidak bersilang dengan lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 7. Cari julat nilai k. Okey, perkataan dia kata kunci dia adalah tidak bersilang. Okey, so ni adalah melibatkan punca ataupun kedudukan graf lah. So bila tidak bersilang bermaksud dia tiada punca. So kita akan guna b kuasa 2 tolak 4 AC kurang dari 0. Okay, tetapi sebelum kamu gantikan nilai A, B dan juga C, so kamu perlu masukkan dulu persamaan garis lurus ini ke dalam persamaan lengkung. Okay, so kita ada y di sini adalah kx tolak 2. So cikgu akan ganti di sini kx tolak 2 sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 7. So kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak kx tambah 7 tambah 2 sama dengan 0. Okay, seterusnya cikgu permudahkan x kuasa 2. Okay, di sini kamu kena faktorkan x di luar. Okay, sebab kita perlu tahu b dia nanti. So di dalam dia adalah 1 tolak k dan di sebelah hujung akan dapat tambah 9. Okay, sama dengan 0. So di sini adalah okay, a kamu adalah 1, b dia adalah 1 tolak k dan c dia adalah 9. Okay, seterusnya kita akan gantikan dalam b kuasa 2 tolak 4 AC kurang dari 0. So b kita adalah 1 tolak k kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab dengan 9 dan kurang dari 0. So kita perlu kembangkan sebab ada kuasa 2. So kita akan dapat 1 tambah k kuasa 2 tolak 2k. Kemudian tolak 4 darab 1 darab 9 ialah 36. K kurang dari 0. Kita permudahkan. So kita akan dapat k kuasa 2 tolak 2k tolak 35 kurang dari 0. Okay, seterusnya kita akan faktorkan macam biasa. So kamu akan dapat k tambah 5 dan juga k tolak 7. Okay, bermaksud k kamu ada dua nilainya, negatif 5 dan juga positif 7. So jika kita lakarkan graf kita, kita akan dapat negatif 5 di kiri dia dan 7 di sebelah kanan. Dan simbolnya adalah kurang, maka kita akan lorotkan di belah bawah. Ya. So kita punya julat k kita adalah di antara dua nilai iaitu negatif 5 dan juga 7. So ini adalah julat untuk k. Okey, soalan yang ke-6. Okay, diberi, kita ada dua a dan juga b. Diberi satu daripada punca-punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah n tolak 5x tambah n kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0 dengan keadaan n ialah pemala adalah negatif kepada satu punca lagi. So cari nilai bagi hasil darab punca. Okey. So kita punya persamaan adalah x kuasa 2 tambah n tolak 5x tambah n kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. So kalau cikgu keluarkan nilai a di sini adalah 1, b nya adalah n tolak 5 dan c adalah n kuasa 2 tolak 1. Okey. Okey, dalam soalan ini disebut satu daripada punca-punca bagi persamaan kuadratik dengan keadaan n ialah pemala ini adalah negatif kepada punca yang satu lagi. Okey, sekiranya kamu wakili
dengan simbol alfa, okay, bermaksud satu puncanya adalah alfa dan satu lagi adalah negatif alfa, ya, disebabkan dia kata satu punca dia adalah negatif kepada punca yang satu lagi. Okey, kalau kamu nak guna huruf lain pun boleh. Kita katalah kamu nak guna huruf P. So kalau satu puncanya P, satu lagi mesti negatif P. Okey, untuk mengira soalan ni, so kamu kena gunakanlah HTP dan juga HDP. Okay, so HTP dia, okay, kalau punca kita cikgu guna yang alfa ni, so HTP dia adalah alfa tambah negatif alfa. So di sini dah jadi kosong, ya. So HTP dia adalah kosong. Okay, kita tahu HTP adalah negatif B per A. So negatif, okay, B kita adalah N tolak 5 bahagi dengan A kita adalah 1 dan nilai dia kita akan samakan dengan kosong lah, sebab di sini kita dah kira nilainya kosong. So bila kita selesaikan, okay, ni akan dapat negatif N tambah 5 sama dengan kosong. So negatif N sama dengan negatif 5. So N kita adalah 5. Okay, so seterusnya kita dah boleh cari hasil darab punca. Okay, kita tahu hasil darab punca nilai dia adalah sama dengan C per A. So kita terus je kepada masukkan nilai C lah, iaitu N kuasa 2 tolak 1. A kita 1. Okay, so N tadi kita dah cari iaitu 5. So kita akan gantikanlah 5 kuasa 2 tolak 1 per dengan 1. So kita akan dapat 24. So itu adalah kita punya hasil darab punca kita. Okay, so kita dah dapat solve untuk soalan yang pertama A. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okay, diberi persamaan kuadratik K X kuasa 2 tolak 7 H X tambah 9K sama dengan kosong. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar, mempunyai dua punca yang sama. So di situ adalah kata kunci dia lah, iaitu mempunyai punca yang sama. Bermaksud B kuasa 2 tolak 4 AC dia mesti sama dengan kosong. Okey, so daripada persamaan kita akan dapat nilai A dia adalah K. Okey, B kita adalah negatif 7H dan C kita adalah 9K. Okey, so kita masukkan terus dalam pembeza layan kita ni, iaitu negatif 7H K kuasa 2 tolak 4 darab dengan K darab dengan 9K dan samakan dengan kosong. Okay, seterusnya kita kembangkan, square di sinilah. So kita akan dapat 49H kuasa 2 tolak, okay, 4 dengan 9 dapat 36K kuasa 2. So samakan dengan kosong. Okay, kemudian disebabkan soalan ni kita nak cari nisbah. Okay, sebenarnya nisbah ni adalah berasal daripada bahagilah. So kalau kita nak H nisbah K, maksudnya dia adalah H per K. So sekarang ni kamu kena, yang pertama kita akan pindahkan yang sebutan K kuasa 2 ke sebelah kanan. Kemudian kamu akan, kamu boleh tulis H kuasa 2 perkan dengan K kuasa 2 lah. Dan di sini kita akan buat 36 per dengan nombor di sini 49. Okay, H kuasa 2 per K kuasa 2. Sebenarnya kita boleh kurungkan dia dan kita letak kuasa 2 di luar. Kemudian di sebelah sini pun sama, kita kena jadikan dalam sebutan kuasa 2 lah. So 36 ni sebenarnya 6 kuasa 2 dan 49 adalah 7 kuasa 2. So apabila kiri dan kanan sama, kita anggap kuasa 2 nya sudah terhapus, maka kita akan dapat H nisbah K di situ adalah 6 nisbah 7. So itu adalah cara mencari nisbah. Okey. Seterusnya soalan yang ke-7. Okay, Raja menunjukkan graf. Okay, kita ada graf dalam bentuk vertex. Okay, ini bentuk vertex kita. Dengan keadaan A, H dan K ialah pemalar. Okay, garis lurus Y sama dengan 6 ialah tangent kepada lengkung itu pada titik A. Okay, bila ada satu garis tangent, bermaksud memang dia akan menyentuh pada satu titik lah. So kalau di sini nilainya adalah 6, Y sama dengan 6, bermaksud sebenarnya A kamu di situ kita dah tahu dia punya koordinat Y iaitu 6. Nah, cuma X lah kita tak tahu lagi berapa. Okay. So soalan pertama dia minta kita cari koordinat bagi A. Okey, so kita dah tahu dia punya koordinat Y, so kita perlu tahu koordinat X di sini. Okey, so koordinat X kita berada di antara negatif 8 dan juga negatif 2. So untuk mencari koordinat X bagi titik A kita, kamu boleh cari titik tengah. So kita ada negatif 8 tambahkan dengan negatif 2 and then kita bahagi 2. So kita akan dapat negatif 10 bahagi 2. So jawapannya negatif 5. So kita punya A adalah negatif 5, 6. Okay, itu adalah jawapannya. Okay, untuk soalan yang kedua B, cari nilai A. Okay, bila kamu dah dapat dia punya titik maksimum tadi, so kita boleh gantikan dalam fx kita, iaitu H kita adalah, kalau di sini negatif 5, bermaksud di dalamnya adalah tambah 5. Okay, kuasa 2 dan K kita itu adalah tambah 6. Okay, so apabila kita nak cari A, so kamu kena gantikan 1
satu titik lain. Satu titik lain bermaksud kena ganti titik selain daripada titik maksimum ni lah. So kita boleh guna titik negatif 20 ataupun kalau kamu nak guna negatif 80 pun boleh. Okey, sekarang kita akan ganti dalam fx. So fx ni adalah untuk y lah. So di sini y nya kosong. Okey, A. Okey, cikgu akan guna titik negatif 20 ya. So negatif 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6. So kamu akan dapat A. Okey, dalamnya akan jadi 3. So 3 kuasa 2 adalah 9 tambah 6. So 9A sama dengan negatif 6. So A kita adalah negatif 6 per 9. So jawapan akhir kena kecilkanlah. So negatif 2 per 3. So itu adalah kita punya A, negatif 2 per 3. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan kertas 2. Okay, ini contoh soalan kertas 2. Okey, yang mana markah dia adalah 7 markah. Okey, so kita lihat dulu soalan. Okey, kita ada fx. Okey, fx kita diberi dalam bentuk am ya, bentuk am iaitu negatif x kuasa 2 tambah kx tolak 12. Okey, dan dalam graf kalau kita lihat kita ada satu titik maksimum iaitu 5p dan di sini adalah pintasan y kita lah. So untuk soalan yang pertama, nyatakan koordinat bagi A. Okey, so untuk mencari nilai A ni sebenarnya kamu boleh tengok terus pada fungsi yang diberi iaitu kita ada dalam bentuk am ya. So kalau pada titik A ni sebenarnya ketika ni dia punya x dia adalah kosong ya. So kalau kita gantikan x kosong di sini iaitu f kosong, kita cari f kosong, maka nilainya adalah kosong tambah kosong tolak 12. So bermakna dekat sini dia punya C dia atau pintasan y dia adalah negatif 12. Maka koordinat A kita adalah kosong negatif 12. Okey. So pastikan bila soalan tanya tentang koordinat, pelajar mesti tulis dalam bentuk koordinat. Okey, kalau pelajar hanya bagi nilai negatif 12, so bermakna dia akan dapat jawapan yang salah lah. Okey. Seterusnya soalan B. Cari nilai K dan nilai P. Okey, K dengan P kita. Okey, di manakah K dan P? Okey, K kita berada di sini dan P kita berada di titik maksimum kita. Okey, so bagaimana kita nak cari koordinat ataupun nilai bagi K dan juga P? So kita boleh gunakan, cikgu catat sedikit ya, untuk bentuk am, kita punya koordinat X untuk titik maksimum dia adalah sama dengan negatif B per 2A. So kalau kita tengok di sini, kita dah tahu dia punya koordinat dia adalah 5 ya, untuk titik maksimum. So kita masukkan nilai negatif. Okey, B daripada persamaan B kita adalah K. So kita gantikan negatif K 2 darabkan A kita negatif 1. Okey, kita kena cari K dululah. So di sini kita akan dapat negatif K sama dengan 5 darab negatif 2, so negatif 10. So K kita adalah sebenarnya adalah 10. Okey, bila kamu dah dapat K, bermaksud kita punya efek kita boleh gantikan nilai K sebagai 10x tolak 12. Okey, kemudian untuk dapatkan nilai P ni kita boleh dapat dengan cara menggantikan nilai ataupun kita cari F bagi negatif B per 2A tadilah. Negatif B bahagi 2A. So F, negatif B bahagi 2A kita dah dapat tadi iaitu nilainya adalah 5. So bermakna kamu kena cari F5 lah. Macam kamu cari fungsi bab yang pertama. So kamu gantikan X dia 5. So kita akan dapat negatif 5 kuasa 2 tambah 10 darab 5 tolak dengan 12. So kita akan dapat negatif 25 tambah 50 tolak 12. So jawapan akhir dia adalah P kita adalah 13. Okey, so itu adalah nilai bagi K dan juga P. Okey. Kemudian soalan yang ketiga C, cari julat nilai X jika fx adalah negatif. So tadi kita dah ada jawab soalan ni, fx negatif bermaksud kurang dari kosong. So kita punya fx negatif X kuasa 2 tambah 10x tolak 12 tadi kita akan buat kurang dari kosong. Okey, di sini kita tengok A dia negatif 1. So bila buat julat, tadi cikgu dah bagi tahu A dia mesti 1 lah. So kita akan ubah simbol dia akan jadi X kuasa 2 tolak 10x tambah 12 dan simbol yang akan berubah jadi lebih besar dari kosong dan kamu boleh faktorkan lah. Sebenarnya pemfaktoran tu tak wajib ditunjukkan, kamu boleh terus faktor dan tulis sahaja nilai X, kamu akan dapat dua nilai X di situ. Okay, so sebenarnya soalan ni memang dia tak boleh faktor. Sebenarnya kalau kamu nak tunjuk kaedah dia kena guna rumus ya, tapi sebenarnya kamu boleh terus kepada nilai lah. So 1.39 yang bila kamu guna kalkulator pun boleh dapat sebenarnya 1.39 dan juga 8.61. So bila kita lakarkan graf dia, kita akan dapat bentuk muka senyum. Okay, di sini 1.39 dan
8.61 belah kanan dia. Okey, simbol dia lebih besar, so loretkan dia adalah ke atas lah. So kamu akan dapat dua julat dia, iaitu X lebih besar daripada 8.61 dan satu lagi adalah X kurang daripada 1.39. Okey, itu adalah julat dia. Okey, seterusnya. Ini adalah soalan yang terakhir lah. So kita ada lengkung, fungsi kuadratik dah diberi di situ dalam bentuk vertex. Okey, ini adalah bentuk vertex. Okey, dia kata lengkung ni menyilang paksi X pada dua nilai, -20 dan juga 80. So ni sebenarnya adalah nilai bagi punca dia lah. Punca-punca persamaan kuadratik. Okey, untuk mencari nilai H dan juga K. Okey, untuk nilai di dalam kurungan tu, kita tahu kan nilai dia mesti samakan dengan kosong. So nilai dia sebenarnya adalah X sama dengan H lah. Dan kita tahu dia sebenarnya adalah paksi simetri kita. Daripada graf tu kita tahu dia adalah paksi simetri, bermaksud kalau graf kita, okey, di sini graf kita mukanya masam, ya, maksudnya dia akan berada di tengah. Nilai X sama dengan H ni dia berada di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah antara siapa? Iaitu di antara dua nilai -2 dan juga 8. So untuk mencari nilai H ni sebenarnya kita akan cari titik tengah antara -2 dan juga 8, ya. So kita akan buat -2 tambah 8 bahagi 2. So kita akan dapat 6 bahagi 2. So jawapannya adalah 3. So itu adalah nilai untuk H. Okey, seterusnya untuk mencari nilai K. Okey, selepas kita dah dapat H tadi, so kita kena gantikan dalam bentuk vertex tadi lah. So kamu gantikan pada H kamu X tolak 3 kuasa 2 tambah 5K. Okey, seterusnya untuk dapatkan nilai K di sini, kita akan ganti dengan titik selain daripada titik maksimum kita lah. So kita ada -20 dan juga 80. So kamu boleh pilih salah satu titik untuk digantikan. So cikgu akan guna yang 80 ni supaya kita nak elakkan nilai negatif kan. So kita gantikan efek dia kosong. Okay, -2, X kita 8, so 8 tolak 3 kuasa 2 tambah 5K. So kita akan dapat -2, okay, 5 kuasa 2, 25 tambah dengan 5K. Okay, so 5K cikgu pindahkan, yang ni akan dapat -50. So bila kita pindahkan dia akan jadi 50. So untuk dapatkan K kamu kena bahagilah 50 bahagi 5. So K dia adalah 10. Okay, itu adalah soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua B. Okay, kita nak lakarkan graf. Okay, kita nak lakar graf fx, tetapi kita ada domain tertutup, ya. Maksudnya kita ada daripada 0 hingga 9 sahaja. Maksudnya kamu tak boleh lukis melebihi daripada domain yang dia kehendaki. Okey. So untuk melukis graf yang betul, yang pertama kamu kena cari dulu f0, iaitu nilai paling kecil untuk x. Okey, so kita boleh ganti dalam fungsi kita lah. Okey, f0 maksudnya kita akan gantikan x-nya 0. So kita akan dapat nilainya adalah -2 darab 9 tambah 50. So kita akan dapat -8 tambah 50. So jawapannya adalah 32. Okey, seterusnya kita kena cari pula F9, iaitu nilai maksimum bagi X. So nilainya kita gantikan. Okey, 9 tolak 3 kuasa 2 tambah 50. So -2, 36 tambah 50. So kita akan dapat -22. Okey. Kemudian, okay, so untuk bentuk graf kita akan lihat pada nilai A. A kita -2, bermaksud graf kita mesti muka masam. Okey. Untuk pintasan Y, kita dah cari F0 di sini, ya. So pintasan Y sebenarnya adalah nilai apabila F0 lah. So C kita dah ada di sini lah 32. So kita sebenarnya boleh mula lakar lah. Okey, buat satu paksi menegak. Kemudian paksi X. Okey, kemudian kita akan tandakan nilai C kita 32. Okey, dan graf kamu mesti bermula daripada 32 dan turun ke bawah. Okey. So grafnya hanya separuh sahaja, kamu tak perlu lukis penuh lah sebab kita hanya melibatkan domain yang tertutup. Okey. So kita akan tandakan nilai di sini. Okey, di sini adalah nilai untuk punca kita iaitu 80. Dan kalau kita tarik sampai bawah, sebenarnya graf ni belum habis lagi lah sebab kita kena tarik sampai nilainya F9 tadi iaitu -22. So cikgu tambah sikit lah di sini lah. So di sini kamu tandakan nilainya adalah 9 -22. Okey, dan jangan lupa tandakan titik maksimum kita iaitu 3 dan 50 tadilah. So ni adalah graf yang betul-betul sempurna lah, barulah kamu boleh dapat markah yang penuh. Okey. So itu adalah soalan untuk B. Dan yang terakhir untuk soalan C, okey, cikgu akan tunjuk di sini. Okey, apabila graf kita pantulkan pada paksi Y, okey, cikgu akan lukis graf ni
bila dipantulkan pada paksi Y, ibarat dia kamu letak satu cermin di sini ataupun kamu lipat lah, kalau kertas kita boleh lipat di tengah. So kita akan dapat pantulan graf dia adalah berbentuk seperti ini. Okey, nilai titik maksimum tetap berada di sini, tetapi yang berubah adalah nilai untuk koordinat X ya. Sebab bila kita pantulkan pada paksi Y, koordinat X kamu dah berubah kepada paksi negatif. So nilainya dah jadi negatif 3, 50. Okey, nilai punca juga berubah. Di sini akan jadi negatif. Nilai punca juga berubah, negatif 80. Okey, nilai di bawah ini juga akan berubah, iaitu negatif 9, negatif 22. Tetapi nilai lintasan Y tetap sama. Maka yang berubah dalam fungsi kamu adalah untuk nilai koordinat X bagi titik maksimum. So kita punya fx akan berubah menjadi negatif 2. Okay, nilai A tetap samalah negatif 2 sebab bentuk dia masih muka masam. And then untuk X kita, okay, kalau tadi kita tulis X tambah H, okay, so di dalamnya akan berubah jadi X tambah 3 kuasa 2, dan di belakangnya masih sama iaitu tambah 50. So ini sahajalah yang berubah. Okay, so markah dia hanya satu sahaja. Okay, so itu sahajalah untuk soalan yang melibatkan fungsi kuadratik. So sekian dulu daripada cikgu, bertemu lagi dalam video yang seterusnya.